Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, keputusan pemilihan Parti Bersatu diumumkan dan pasukan kompromi Muhyiddin menang naib Presiden MPT. Adakah ini berita baik untuk Parti Bersatu ataupun adakah ini berita yang agak kurang menyenangkan untuk Parti Bersatu khususnya Kem Hamzah Zainuddin? Pasukan kompromi Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang terdiri daripada Ronald Kiandi, Razi Jidin dan Ahmad Faizal Azumu berjaya dipilih sebagai 3 naib presiden parti itu. Mereka menewaskan 3 calon lain, yaitu Timbalan Ketua Bersatu Selangor Rafiq Abdullah, Ketua Penerangan Razali Idris, dan Ketua Bersatu Batu Kawan Aziz Zainal Abidin. Spekulasi sebelum ini menunjukkan bahawa pemilihan MPT dan jawatan kepimpinan bahagian parti bagi penggal 2024-2027 melibatkan 2 puak. Satu diketuai oleh Hamzah Zainuddin yang kini timbalan presiden parti dan satu lagi oleh Azmin Ali. Berdasarkan cadangan yang diajukan, Faizal yang adalah timbalan presiden sebelum ini akan bertanding untuk mengisi salah satu daripada 3 jawatan naib presiden parti itu yang telah dibiarkan kosong selepas penyandangnya Muhammad Rafiq Noizuddin keluar dari Bersatu pada tahun 2022. 2 penyandang naib presiden Muhammad Razi dan Kiandi akan mempertahankan jawatan masing-masing. Bagi Azmin Ali dan Muhyiddin, Muhyiddin berkata dia akan dilantik menjadi Setiausaha Agung Parti. Bagaimanapun selepas pencalonan dimuktamadkan bulan lalu, Muhyiddin dan Hamzah menang tanpa bertanding seperti dirancang. Namun daripada 3 yang dicadangkan daripada pelan kompromi itu, terdapat 3 lagi calon yang tampil mahu merebut jawatan naib presiden, iaitu Rafiq, Razali dan Aziz. Keputusan hari ini diumumkan pengerusi jawatan kuasa pemilihan parti JPP Bersatu Abdul Azim Muhammad Zabidi di Ibu Pejabat Parti di Petaling Jaya hari ini. Razi Jidin mendapat sebanyak 11,690 undi, manakala Kiandi mendapat 11,295 undi dan Ahmad Faizal Azumu pula mendapat 9,278 undi katanya. Pada masa sama, Azmi berkata, sebanyak 20 ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu telah dipilih daripada 80 calon yang bertanding. Mereka yang terpilih itu termasuk pemimpin yang sehaluan dengan bekas timbalan Presiden PKR Azmin Ali yang disebut sebagai Kem Kartel. Antara mereka adalah ahli Parlimen Indera Mahkota Saifuddin Abdullah dan Adun Taman Medan Dr. Afif Bahardin. MPT itu juga dianggotai oleh seorang ahli Cina dari Tawau Sabah, iaitu Lim Ting Kai. Turut dilantik menganggotai MPT adalah ahli Parlimen Tanah Merah Iqmal Hisham Abdul Aziz, ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, dan bekas Menteri Besar Johor Dr. Sahrudin Jamal. Beberapa nama yang gagal menempatkan diri dalam barisan kepimpinan ialah bekas ahli Parlimen Alur Gajah Muhammad Rezwan Mad Yusuf, ahli Parlimen Kulim Bandar Baru Ruslan Hashim, dan aktivis politik Badrul Hisham Syahrin atau Cik Gubad yang sebelum ini menang Ketua Bersatu Port Dickson. Beberapa komen daripada netizen tentang isu dan juga laporan kali ini agak mengejutkan. Kata mereka, apapun keputusan yang telah diumumkan, nampaknya Parti Bersatu masih dalam kemelut perebutan kuasa. Bagaimana nak menjadi kerajaan kalau pemilihan Parti Bersatu pun terdampak banyak
ke mulutnya, kata mereka. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini dan muktamad berkait dengan serang OKU, polis pengiring TMJ didenda Rp1.000. Baru-baru ini kes ini sangat hangat dalam pasaran apabila semua orang mahu supaya polis yang dikatakan telah menyerang OKU itu harus didakwa. Lama kita tak dengar kata mereka. Lama seakan-akan disenyapkan dan senyap. Tapi rupa-rupanya dalam siasatan. Dan akhirnya hari ini, polis pengiring TMJ itu telah didenda sebanyak Rp1.000. Bagaimana beliau dikenakan Rp1.000? Ini ceritanya. Seorang anggota polis yang juga pengiring pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim hari ini, mengaku bersalah atas dakwaan menyerang pemandu e-hailing orang kurang upaya, Ong Ing Kiong. Susulan itu, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur mendeda Muhammad Taufik Ismail Rp1.000 kerana menyebabkan kecederaan terhadap Ong Ing Kiong, 47 tahun, seorang pemandu pekap sekitar jam 11.40 pagi di hadapan lobi Hotel St. Regis di Kuala Lumpur pada 28 Mei lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga setahun, denda tidak lebih Rp2.000 atau kedua-duanya sekali. Semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Taufik memohon maaf melalui peguamnya Ashok. Pengakuan bersalah tertuduh menunjukkan dia menyesal dan insaf dengan perbuatannya itu. Dia juga ingin memohon maaf kepada mangsa dan keluarganya. Tertuduh sejak awal lagi telah memberikan kerjasama kepada penyiasat dan juga pihak pendakwaan. Dia hadir ke mahkamah hari ini secara sukarela bagi menghadapi pertuduhan, kata peguam itu. Dalam rayuannya untuk hukuman yang lebih ringan, Ashok memberitahu Magistrate Farah Nabiha Muhammad Dan bahawa rekod Taufik selama 9 tahun berkhidmat dengan polis adalah bersih dan hari ini adalah kesalahan pertama Lance Corporal itu. Di sebalik itu, Ashok berkata tertuduh masih bersedia mengaku bersalah walaupun pengakuan sedemikian mungkin akan menjejaskan kerjanya sebagai unit tindakan khas UTK di Bukit Aman. Tambah peguam itu, Taufik merupakan anak sulung yang menanggung bapanya yang berusia 73 tahun dan sedang menderita akibat stroke dan tidak dapat berjalan, serta ibunya yang berusia 60 tahun yang menghidap penyakit darah tinggi. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Razali C. Ani memohon hukuman pencegahan kerana kes itu adalah isu kepentingan awam dengan liputan meluas media. Pendakwa raya menegaskan bahawa kes itu telah menimbulkan kebimbangan orang ramai terhadap kelakuan polis. Kami memohon hukuman penjara supaya bukan saja menjadi pengajaran kepada tertuduh tetapi juga kepada masyarakat umum, katanya. Pengadu adalah seorang OKU, orang kurang upaya, tertuduh sebagai anggota polis tidak sepatutnya mencederakan mangsa, kata DPP. Nabiha kemudian menjatuhkan denda Rp1.000 ke atas Taufik dan memerintahkannya menjalani hukuman penjara 20 hari jika gagal membayar denda. Difahamkan Taufik sedang dalam proses membayar denda berkenan hari ini. Saudara, apa komen Anda untuk isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan untuk kes hasutan melibatkan Muhyiddin Yassin. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini, yaitu kes hasutan yang membabitkan Muhyiddin Yassin. Menurut keputusan yang dibacakan sebentar tadi, Muhyiddin akan menghadap semula kes hasutan ini dalam sebutan pada 15 Januari tahun 2025. Mahkamah Session Gua Musang telah menetapkan 15 Januari 2025 sebagai tarikh sebutan semula kes hasutan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Hakim Nik Muhammad Tarmizi menetapkan tarikh tersebut selepas mendengar permohonan peguam bela agar kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kota Bahru. Peguam Muhyiddin Amir Hamzah berkata, permohonan pemindahan kes dibuat kerana ia melibatkan undang-undang termasuk isu pelantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong. Kes ini kami akan bahagikan beberapa isu undang-undang penting sama ada Seksyen 3 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan. Sama ada ia mematuhi Perlembagaan Persekutuan khususnya Pasal 10. Itu antara satu isu undang-undang yang kita akan bangkitkan, kata Peguam Muhyiddin. Mungkin ada keperluan mahkamah untuk membuat deklarasi bahawa peruntukan terbabit tidak sah dan kuasa untuk membuat deklarasi mana-mana undang-undang sama ada tidak sah atau tidak mematuhi perlembagaan hanya terletak di Mahkamah Tinggi, katanya lagi. Mahkamah Session tidak ada bidang kuasa berkenan, jadi memandangkan akan timbul isu-isu sedemikian, maka sebab itu kami rasa perlu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi, katanya ketika ditemui selepas prosiding sebutan semula kes terbabit, lapor Berita Harian. Kami harap permohonan ini dapat ditetapkan pada bulan ini atau awal Disember depan, katanya. Muhyiddin, berdepan tuduhan hasutan ekoran tindakan beliau mempersoal keputusan agung dalam melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau berbuat demikian ketika berkempen di pilihan raya kecil Nenggiri di Felda Perasu pada 14 Ogos lalu. Saudara-saudara sekalian, itu ialah kes yang membabitkan hasutan terhadap Muhyiddin. Sebutan semula pada 15 Januari 2025. Sekian dulu untuk kali ini. Tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.